اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Sebab manusia ini dalam kehidupan ada marahil, ada tingkatan dia. Nanti manusia akan berhajat kepada harta, berhajat kepada kekayaan, kemewahan, sehingga dia kerja siang malam, tak pernah kenal, pernah lelah, pernah letih. Berusaha kenapa? Nak membangunkan dirinya dan mengumpul harta supaya nanti senang dalam kehidupan, katanya. Tapi nanti ketika dia sudah mendapat harta, malah anak beranaknya dapat harta, keluarga dan kerabatnya dapat harta, di ketika dia sangat memerlukan kasih sayang, ternyata tidak ada kasih sayang. Umpamanya orang tua yang sudah punyai segalanya, harta benda, anak pinak, rumah, malah perniagaan, tidak membimbangkan dari segi harta. Tapi ketika dia sakit, tak ada anak dia datang menziarahi, tidak ada cucu-cucunya datang mencuriakan keadaan. Ketika itu dia tidak perlu lagi harta, sebab hartanya sudah bertimbun banyak, tapi dia perlukan kasih sayang. Minta anak balik, bawa cucu kerana rindu, tambah lagi kerana sakit, sibuk. Anak-anak sibuk, exhausted dengan pekerjaan, bagi macam-macam alasan. Mak, yang penting abah setiap bulan kan saya tidak pernah miss, masukkan ke dalam akaun. Yang penting saya sudah selesaikan itu. Dia menganggap kalau bagi duit dengan mak dan abahnya every month, consistently, maka itulah tanggungjawab. Walau mak dan ayahnya bukan nakkan itu. Mereka nakkan kasih sayang walaupun tidak dibagi wang kekayaan. Sehingga satu ketika nanti si fulan tersebut nanti sudah lali dengan tidak diberi perhatian oleh anak dan keluarga. Lalu dia merasakan fine, it's okay. Walaupun dia tidak punya harta, barangkali tidak dikasihi oleh keluarga, mungkin. Nah, berlalulah kehidupannya, lalu dia mencari sesuatu ketenangan, dia jumpa pada amalan. Amalan itulah solat, amalan itulah baca Quran, amalan itulah baca ratib. Sebab dia tahu kekayaan tidak akan bersama dengannya ketika nanti masuk ke dalam akhirat yang pertama, kubur. Anak dan keluarga, sampai bila nak mengharap kasih sayang mereka? Barangkali mereka semakin jauh. Mungkin cucu tak kenal dengan atuk, ataupun balik ke rumah atuk bukan nak bermanja dengan atuk, tapi bermanja dengan Upin Ipin yang dalam tu bermain dengan gadget. Akhirnya atuk yang tadi perlukan belayan kasih sayang tak dapat semua itu. Akhirnya pasrah. Khair, kalau hangpa tak mau, khair. Dengan sedikit harta yang ada, walaupun yang banyak, khair. Yang penting abah, mak nak dekatkan diri kepada Allah. Akhirnya tidak ada jalan lain, hadirin. Akhirnya dengan amalan juga. Apakah berupa solat, itu sudah pasti, dan amalan-amalan tambahan yang lain. Sebab mereka tahu ini sahaja yang nanti akan dibawa, nanti berjumpa dengan Tuhannya. Nanti berada di akhirat yang pertama, kubur. Karena itu dia Masya Allah, semakin beramal, semakin beramal, malah sudah jadi darah dagingnya. Solat itu fardu memang sudah pasti. Yang sunat-sunat, nawafil, qabliyah, ba'diyah, rawatib, qabliyah, ba'diyah, nawafil, duha, awabin, tahajud malam, tak cukup itu.
tatawwu', solat sunat mutlak. Nah, dengan baca Quran, salawat, ratib, hizib, wirid. Itu menjadi hiburannya. Yang di ketika stage pertama dahulu dia mencari akan harta, amalan ini dianggap sebagai bebanan. Tetapi apabila sudah ditinggalkan harta, malah tidak mendapat kasih sayang orang yang diharapkan, maka ini menjadi tumpuan, malah menjadi hiburan. Ketika dahulu letih nak baca Ratibul Haddad, sekali baca 20 kali menguap. Tapi sekarang habis dah, sebab dah bermain-main di mulut, sehingga kalau tak baca rasa something wrong dalam kehidupannya. Kenapa? Dia sudah jadi hiburan. Ketika itu tak perlukan harta lagi, tak perlukan orang-orang lagi. Biar kalau anak tidak prihatin pun it's okay, tapi aku punyai Tuhan dan punyai amalan yang nanti mendamping akan bersamaku dalam kubur, dalam dunia akhirat yang sebenar nanti. Dan dia malah kalau ditakdirkan meninggal dalam keadaan tadi itu bersedia, sebab dia tahu ada yang menunggunya nanti selepas kematiannya. Itulah sebab kenapa orang seronok kalau balik kampung, ataupun lepas daurah ni habis dia pukul 5, pukul 4.30 maybe, terus pecut kereta balik dekat rumah. Kenapa? Sebab dia ada rumah. Di rumah ada isteri dan ada suami, ada anak-anak. Di rumah ada aircon. Di rumah ada air sejuk, boleh sebelah kiri, sebelah kanan. Air panas sebelah kiri. Tak faham. Ada mesin, sejuk, panas. Automatically, dia akan bermesra dan bermanja dengan anak-anak dulu, baru dengan isteri. Sebab itu orang suka balik kampung hari raya, sebab ada yang menunggunya di kampung. Paling kurang rumah pusaka, paling kurang keluarga. Kalau ada ibu ayah, itu lagi seronok. Kebun-kebun yang berbuah, tanaman-tanaman yang mengeluarkan hasil, dia akan seronok nak balik. Walaupun perjalanannya jauh ke Kelantan, 8 jam. Sebab ada benda yang menunggunya. Penat tidak terasa, bayar tol yang mahal, fine sahaja. Kesulitan jam dan macet, itu tidak terasa beban sebab dia tahu ada yang menunggunya nanti. Samalah orang tadi, ketika hartanya sudah tidak dianggap penting, kasih sayang keluarganya, iya, kalau kasih ilhamnya tidak mengapa, tapi amalanku ini nanti akan menungguku dalam kubur. Ganjaran-ganjaran, bacaan-bacaan ini setiap lagi kita akan huraikan ni. Bukan sedikit tu hadirin. Pahalanya Masya Allah sangat besar sekali. Sehingga bila kita nampak nanti fadilat, saya tak mau lepas dah. Sehingga nak mengamal ni saja. Walhal, tunggu. Sebab itu ulama katakan, ini baca waktu ni baca waktu ni. Kenapa? Itu baru syarah tentang satu ratib. Belum ratib lain lagi. Paling kurang 3 ratib. Ratib al-Durus, ratib al-Attas, baru ratib al-Haddad. Nah, kenapa kita syarahkan al-Haddad hari ini? Kata ulama, 3 ratib ini ada sir masing-masing. Sir ni rahsia. Sir adalah rahsia. Sir ini sangat penting untuk kita tekan button dalam diri kita ini. Button tu sir juga. Ditekan button itu on, dia akan menerima asrar. Asrar ini rahsia-rahsia Rabbani yang ini tak boleh diungkapkan dengan perkataan. Rahsia-rahsia Rabbani. Bila ditekan, sir itu bila hidup. Kalau tidak, dia begitu sahaja, dapat pahala bacaan sahaja, tapi sirnya belum hidup. 3 ratib ini ada sirnya. Sehingga kata ulama, jangan tinggal setiap hari 3 ratib ini. Ratib al-Idrus,
Ratib Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, beliaulah guru kepada Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dan Ratib Al-Haddad. Dibaca waktu-waktu yang tertentu. Kalau Al-Attas, dibaca waktu Asar. Kalau Al-Idrus, di waktu Isya. Kalau Al-Haddad, di waktu Maghrib. Tapi kalau ada majlis pengajian, dibaca waktu Isya. Masuk pengajian dahulu, jangan baca ratib dahulu. Dalam buku ni saya susunkan. Ulama-ulama susunkan. Waktu subuh baca apa? Contoh waktu subuh baca Al-Wirdul Latif. Salawat tulul umur, panjang umur. Begitulah seterusnya hadirin. Sebab takut ulama susun ini supaya kita jangan rasa dal ketika beramal. Sehingga dibagi-bagi, subuh baca apa, zuhur baca apa dan sebagainya. 3 ratib tadi itu jangan tinggal setiap hari. Hari ini kita fokus untuk ratibul haddad saja. Kata ulama, kalaulah ditakdirkan kita terlalu sibuk sangat sampai tak dan nak baca 3 ratib, pilih 2 ratib sahaja. Pilihlah ratib Al-Attas dengan Al-Haddad. Kenapa? Sir yang ada di dalam ratib Al-Idrus itu ada di dalam Al-Attas. Maksudnya dia merangkumi. Kalau terlalu sibuk sangat sampai tak dan nak baca, tak tahulah apa sibuk sangat tu, tak tahu. Kalau ditakdirkan tak dan juga baca 2 tu, jangan kata 3, 2 pun tak dan, terpaksa memilih 1 sahaja. Janganlah tinggal baca ratib Al-Haddad. Kenapa? Sir yang ada di dalam ratib Al-Idrus dan sir yang ada di dalam ratib Al-Attas ada di dalam ratib Al-Haddad. Itu hebat ratib Al-Haddad ini. Dia punya tu kuat. Sir dia tu kuat. Ratib Al-Haddad. Karena itu kita susun semula kitab ini dan kita letakkan huraian supaya kita merasa ketika membacanya itu ini bukan ratib yang sebarang. Sebab itu hadirin, tahniah kepada semua kerana kita nak mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal sebegini. Seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kalau sebut Imamul Ghazali, rasailah kehebatan beliau. Maaf ya. Kita sampai petang ni kan, tu nak kontrol suara ni Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau pesan seperti yang disebut oleh Al-Imam oleh Al-Syeikh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab beliau Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakin Muttaqin, dan dalam kitab asal beliau Bidayatul Hidayah. Kata beliau, insan itu harus menggapai takwa dalam kehidupannya. Harus menggapai takwa dalam kehidupannya. Untuk menggapai takwa mesti dijaga hati. Untuk menggapai takwa mesti dijaga hati. Hati itu tidak mungkin dijaga dan dikawal kalau tidak ada yang boleh mengawalnya. Yang mengawalnya adalah amalan-amalan yang disusun mengikut waktu yang tertentu supaya satu, istiqamah. Yang kedua, lebih yakin beramal. Karena itu apabila hati itu terdidik, dengan sendirinya amalan zahir terdidik, terpandu. Dan nak didik hati, dia mesti diprogramkan. Dan program kepada hati salah satunya apa?
hendaklah engkau susun waktumu dengan amalan-amalan, dengan zikir-zikir, dengan wirid-wirid, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Kalau kita cinta dengan ulama, kita sebut nama ulama, terasa kebesaran mereka, terasa keagungan mereka itu. Sebab mereka dimuliakan oleh Allah. Tapi tidak mungkin merasa keagungan, kehebatan kalau tidak kenal sejarah hidup mereka. Bicara sedikit tentang Imam Al-Ghazali. Sebab Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, antara kata-kata beliau dalam kitab ini, kalau ditakdirkan nanti, ini bukan beliau mengatakan, ini disebut oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir As-Saqqaf. Beliau mengatakan, kalau ditakdirkan di akhir zaman tidak ada guru yang kamu boleh bertalaqi dengannya, bukan kerana tidak ada guru talaqi, mungkin kita posting jauh, berada di tempat pedalaman, itu maksudnya. Guru yang boleh mengajar talaqi insya-Allah sepanjang zaman, insya-Allah akan ada. Allah akan bangkitkan manusia-manusia sebegini yang boleh menghidupkan hati, bukan hati sanubari sahaja, tetapi hati nurani. Sebab manusia ada dua hati, satu sanubari, yang kedua nurani. Yang seketul isi daging dalam diri kita ni, dalam badan kita ni, organ yang namanya hati itu, yang ada darah hitam dalamnya itu namanya hati sanubari. Sebab hati ini bentuknya seperti buah sanaubar. Ada satu buah namanya buah sanaubar, bentuknya macam hati ini. Bukan hati itu kita bicarakan, tapi hati yang disebut sebagai jiwa, sebagai qalab, sebagai nafas, sebagai fuad, yang semua yang disebut sebagai ruh. Inilah yang disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun berbeza dari segi istilah, tetapi maknanya satu. Hati apa? Hati nurani. Tetapi kaitan di antara hati sanubari dengan hati nurani sangat dekat. Seperti pekakas dengan kerja pekakas itu. Umpama penyapu, kerjanya menyapu. Dua tu sangat kuat hubungan dia, alat dengan kerja itu. Sama juga dengan hati batin dengan hati sanubari tadi itu. Dan itu semua hanya satu sahaja, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Cuma berbeza satu dari segi istilah, sebab berbeza dari segi sudut pandang. Hati yang kita nak bicarakan ini, yang menjadi tempat tiliknya Allah, pandangannya Ar-Rahman, adalah hati nurani. Diprogramkan hati itu, insya-Allah hati tadi itu dia akan boleh melihat dengan satu pandangan batin yang namanya basirah. Apabila hati telah melihat dengan basirah, pandangan batin, di situ nanti dia akan dapat ilham. Dan insya-Allah selalunya ilham Rabbani, selalunya. Itu juga yang disebut sebagai khawatir. Tetapi bahaya kalau ia tidak dididik, dapat khawatir juga. Tapi khawatir syaitaniyah, syaitan, ilham daripada syaitan, kerana dia tidak dididik dan dia tidak mendapat ilham yang sebenar. Perlunya ilham itu, dan disediakan dapatnya itu melalui basirah yang baik. Basirah, kalau lihat pandangan biasa tu basirah,
Ini basirah. Dia akan mendapat ilham Rabbani ataupun khawatir malakutiyah. Khawatir malakutiyah ataupun khawatir daripada malaikat-malaikat, ilham yang baik, ataupun direct khawatir ilahiyah, ilham yang baik-baik daripada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu nanti, bila mendapat khawatir yang baik-baik ini, baru dia kenal. Ketika dia beribadah, baru dia kenal. Itu namanya ma'rifah. Dia akan membuka pintu-pintu ma'rifah. Kenal dia dengan ibadahnya itu. Sehingga kalau dia orang awam, dia beribadah kepada Allah. Kenapa? Tidak ada jalan lain kerana ta'abbudan. Semata-mata itu adalah kerana ibadah. Kenapa solat? Ibadah. Kerana mengaji. Kenapa mengaji? Itu ibadah. Kenapa zikir? Itu ibadah. Khair, bagus. Paling kurang dia dah lepas daripada godaan syaitan. Paling kurang. Tapi belum tentu kalau tidak konsisten. Sebab manusia ini dalam pandangan sufi adalah orang yang berjalan. Sebab itu manusia dipanggil sebagai salik, orang yang berjalan. Berjalannya di atas jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Syariat namanya. Lalu dia berjalan di jalan itu, akan jadilah syariat itu tariqah. Maka dia berjalan di atas tariqah dan syariah itu yang disebut dengan istilah maslak. Nama jalan itu maslak. Yang berjalan itu salik. Proses perjalanan itu disebut sebagai suluk. Orang yang berjalan ini belum garanti sampai ke hujung. Kalau dia di tengah perjalanannya berjalan seorang diri, tidak dengan panduan guru, dia bagus, dia nak mengubah dirinya bagus, nak bertaubat bagus sekali, tapi tidak ada panduan guru. Ataupun mungkin ada guru tapi bukan yang mursyid, yang sama level dengannya, yang belum mendapat lagi jazbah. Takut-takut nanti orang sebegini tidak kuat apabila diuji dengan 3 ta yang ada dalam dunia. Ta wanita, ta tahta position, jawatan, pangkat, ta harta, fulus. Itu untuk kami lelaki. Sebab itu ta yang pertama itu ta perempuan. Itu namanya wanita. Untuk perempuan, bubuhlah, asalkan sama ta kat belakangnya. Contohnya lelaki ta. Jangan lelaki wanita. Itu bahaya tu. Jangan lelaki wanita. Naam. Yang kedua sama, tahta harta. Orang sebegini bagus niatnya, tapi ketika dia berjalan diuji dengan ini 3 ta tadi tu, berhentilah dia. Lupa dia ada lagi, you have a long journey to go. Tapi dia berhenti di situ, berhenti betul-betul. Itu dia telah berhenti. Maka orang sebegini dipanggil orang yang salik, yang waqif. Yang salik tapi waqif. Dia berjalan tetapi dia berhenti. Kesian tengok orang sebegini. Sebab perjalanannya sudah bagus, tetapi orang yang dibimbing oleh gurunya, mengamalkan zikir-zikir yang diamanahkan oleh gurunya, orang ini nanti akan terus berjalan. Any obstacles yang disebut ta tadi itu, fine, relax sahaja. Kenapa? Sebab dia akan sampai ke satu keadaan dia macam terbang, boleh terbang. Nah, ini jangan dibuat-buat ni. Yang ni tak boleh dibuat-buat. Tapi saya nak sebut macam mana orang-orang wali-wali Allah sebegini ni tak letih beramal. Nah, banyak, bukan satu je kita nak amal ratib ni. Banyak lagi hizib, banyak lagi wirid. Nah, orang sebegini ni tak letih kan? Naam, tidak. Kenapa? Ketika dia berjalan, dia dipandu oleh gurunya yang mursyid, bukan sebarang guru. Maka orang ini
merasa ringan ketika beramal, sebab dia mendapat curahan rahmat, dia mendapat fuyudat, dia mendapat mawarid, ilham-ilham rabbani, dia mendapat petunjuk-petunjuk batin. Maka orang ini tidak terasa berat dan beban ketika beramal. Orang ini dianggap orang yang terbang. Kalau tadi dia terhenti, salik, waqif. Ini salik, ta'ir, terbang. Bukan dia waqif, dia terbang. Bila dia terbang, tak ada traffic jam. Saya kalau balik ke Kuching, Masya Allah, baca doa sahaja. Lepas tu, Bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, Allahu Akbar dulu. Nah, dia nak naik atas ni. Nanti bila nak landing, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dah tak ada traffic light kat situ, kecuali air travelers atas tu lah. Itu sahaja nah, yang menyebabkan jantung macam nak tertanggal. Jangan risau, ada petua dia tu. Salawat tulul umur, jangan lupa baca. Salawat tulul umur, nanti kita kongsi nah. Traffic jam tak ada sebab dia ta'ir, dia terbang. Orang sebegini Masya Allah, ratib tahlil itu 10,000 kali pun tak apa, pun tidak mengapa. Nah, kenapa? Dia rasa ringan. Dan rahsianya apa? Dua. Satu, kerana dia dipimpin oleh gurunya, bukan dia jalan seorang-seorang. Kerana itu, siapa yang nak berjalan kepada Allah, nak bertaubat, jangan seorang-seorang. Ambil i'tibar daripada perjalanan Isra' dan Mi'raj. Boleh sahaja Nabi naik ke langit seorang diri, boleh. Sebab Nabi kan kekasih Allah. Tapi kenapa perlu dengan Malaikat Jibril alaihi salam? Nah, kan Malaikat Jibril temankan dalam peristiwa Isra', perjalanan bumi, sehingga nanti sampai dekat Taibah, anzil fasalli, solat dan turun. Sampai dekat Bukit Tur Saina, anzil fasalli, turun. Kemudian dekat Madian, anzil fasalli, turun. Kemudian dekat Baitul Laham, Hebron, anzil fasalli, turun. Barulah sampai nanti di Bait Al-Muqaddas, Palestin, solat dan turun mengimami keseluruhannya. Kenapa tu? Nah, ini panduan daripada guru yang mursyid. Sebab itu jangan berjalan seorang-seorang. Orang yang berjalan seorang-seorang mula-mula memang kuat, tapi nanti takut-takut dia naik makam sendiri, tidak diketahui, akhirnya dia jadi zindiq, naudzubillah min dzalik. Sebab itulah ditemani oleh orang yang berpengalaman dalam kehidupan ini, berjalan kepada Allah, seperti mana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh Malaikat Jibril yang telah memimpin para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak terus Malaikat Jibril dengan Nabi naik terus? Kenapa harus guna burak? Jangan tinggalkan syariat ketika kita nak berjalan menuju hakikat. Jangan tinggalkan syariat. Apa? Sembahyang, mesti sembahyang yang wajib, jangan tinggal. Menutup aurat, na'am. Tanggungjawab kepada ayah dan ibu, ya, jangan ditinggalkan. Dengan isteri, keluarga pun begitu juga. Bukan maksudnya neglect itu, tidak. Sebab itu perjalanan Isra' dan Mi'raj itu setiap satunya ada signal dan isyarahnya. Sehingga antara yang paling besar, jaga hubunganmu dengan manusia, dengan hubungan keduniaan. Itu namanya Isra', perjalanan bumi. Tapi jangan berhenti di situ saja. Jangan sehingga mati dalam perjalanan syariat saja, tidak naik-naik hakikat. Maka naikkan dirimu. Sebab itu ada perjalanan namanya Mi'raj. Perjalanan bumi itu namanya Isra'. Barulah perjalanan Mi'raj. Nah, ditinggalkan keduniaan itu isyarat kenapa burak itu diikat dekat Al-Baitul Maqdis ketika dalam perjalananmu kepada Allah. Kemudian tidak mungkin mencapai lebih tinggi kalau tidak mengenal diri. Sebab itu Nabi Adam di langit yang pertama kenal diri dahulu. Nah, kalau cerita ini panjanglah, kita nak masuk berbicara. Nah, berhenti pukul berapa? Pukul 10.30 boleh? Nah,
Mengenal diri dahulu. Sebab itu jumpa Nabi Adam bermakna apa ni? Jangan berpada dengan syariat semata-mata. Hendaklah kita gapai maqam hakikat ini. Sebab itu hablum minan nas, hablum minallah atasna. Tapi nak kenal Allah mesti juga melalui yang pertama, Nabi Adam AS mengenal diri. Sebab Nabi Adam adalah manusia. Kenal dulu dirimu sebagai manusia, sebagai hamba. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis, tetapi maknanya sahih. Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti mengatakan ini bukanlah hadis tetapi qaul. Satu qaul daripada seorang tabi'in yang saya lupa namanya sekarang ini, tetapi maknanya sahih. Kenal dirimu, baru kenal Allah. Tuan-tuan paling awal datang ke sini tadi mungkin dalam 7 lebih dah sampai, pukul 8 dah sampai dah, walaupun kita mula pukul 9. Tapi seorang pun tak berani duduk di kerusi ni. Walaupun datang awal tadi, seorang pun tak berani duduk di kerusi ini. Sebab kerusi ini khas untuk penceramah. Sama juga di surau masjid, datang awal sekalipun tak berani duduk di tempat tuan imam. Jangan sebarang. Kalau tidak, nanti datang noja dan pula selinga. This is not yours. Ini untuk imam ini. Kenal diri. Apa? Manusia itu serba kekurangan, serba kelekehan, serba ketidakpandaian, menanggung najis dalam perutnya, serba ketidakpandaian, serba susah, serba tidak tahu dan mengerti, tidak sempurna. Kenal diri dahulu. Selagi tidak bawa ini maka sombonglah dia. Baru naik makam yang kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Isa itu lahir ke dunia tanpa ayah, dengan ruh, bukan ruh Allah, ruh yang dijadikan oleh Allah. Maka jadilah Nabi Isa alaihi salam. Makam yang kedua namanya makam ruh, makam mengenal ruh. Tadi mengenal diri, ini mengenal ruh. Tadi kita kenal diri kita ini tak ada apa-apanya. Tak akan bergerak seseorang itu kalau tidak dengan nafas, kalau tidak dengan ruh. Maka dia kenal dengan ruh itu bergerak tangannya, dengan ruh bergerak kakinya. Demikian seluruh anggota badannya. Kalau tidak ada ruh mungkin dia mati di situ sahaja. Maka dia dah tahu ini makam ruh. Yang lebih penting, siapa yang bagi ruh itu? Siapa yang menciptakan ruh itu? Allah. Ni pendek-pendek saja ni, supaya kita nampak kaitannya dengan apa yang kita nak bicarakan hari ini. Langit yang ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf, Nabi yang sangat kacak, tapi baru separuh kekacakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita dengan muslimat sedikit. Orang perempuan kalau dia tengok orang lelaki yang kacak, kata orang, saya mohon maaf ya, saya tak tahu betul ke tak, maka dia jadi tak selesa. Walau tak ada apa pun lelaki itu, lelaki handsome depan dia, tampan, kacak, dia yang gelisah. Orang lelaki itu biasa je. Sebab itu ketika perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf alaihi salam melihat Nabi Yusuf berjalan di hadapan, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf berjalan di hadapan, Masya Allah, maka mereka geram sendiri sampai terpotong tak terasa. Kacak sangat Nabi Yusuf itu, maka terhiris jari-jari mereka dan mereka mengatakan hasya lillah, Masya Allah, ma hadha bashara, ini bukanlah orang ni, in hadha illa malakun karim, ini adalah malaikat yang sangat mulia. Melihat orang yang tampan kacak sahaja, terhiris jari-jari mereka. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalaulah perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf itu masih hidup, mereka lihat Nabi Yusuf terhiris jari-jari, kalau mereka lihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan terhiris jari-jari mereka, tapi terhiris hati-hati mereka. Hati kalau sudah dimenangi, dihirisi, I love you,
I love you. Walhal yang dia cinta itu boleh jadi datuk dia. Yang penting I love Abang Haji, I love Tuan Haji. Hubbuka li syai'in yu'ma wa yusam. Kecintaanmu pada sesuatu menyebabkan kau pekat dan kau tuli. Tak kira apa orang kata. Nak cerita Nabi Yusuf je ni. Ya Allah, cantiknya Nabi Yusuf, indahnya Nabi Yusuf. Ya Allah, kami punya sifat buruk, tak pandai, tak cerdik, lupa, ghaflah, serba kekurangan. Ya Allah, cantikkan kami dengan ilmu-Mu, cantikkan kami dengan hidayah-Mu, cantikkan kami dengan pedoman-Mu. Itu rahsia yang ketiga. Langit yang keempat, berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris, Allah pernah rasakan mati dan pernah rasakan syurga. Maqam ini namanya maqam jannah dengan maqam syurga. Kerana Nabi Idris itu mati, dimatikan oleh Allah. Tidak mungkin kita akan terus mengenal Allah kalau tidak matikan nafsu-nafsu yang buruk. Nafsu bukan semuanya buruk, hadirin. Nafsu yang buruk itu bila dia selalu attach dengan hawa. Sebab itu disebut hawa nafsu. Walhal nafsu itu baik, dua je tak elok. Yang paling bawah, the lower two. The two lower, the lower two. Nafsu ammara, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu ni selalu bawa kita ke arah keburukan. Tandanya apa? Ketika berbuat salah, tak terasa salah. Malah ketika berbuat maksiat, terasa seronok dan suka. Ketahuilah bahawa kalau dia buat maksiat lalu dia seronok dan suka, maka dosa maksiat itu tadi, dosa seronok itu tadi lebih besar daripada dosa maksiat yang dia lakukan. Belum lagi dosa matanya, dosa hidupnya. Sebab Allah bagi dia mata untuk lihat yang baik-baik, dia lihat yang tak baik. Allah bagi dia nyawa untuk digunakan ke arah ketaatan, dia tengok kepada kemaksiatan. Itu telah kufur dengan nikmat mata, kufur dengan nikmat retina, kufur dengan nikmat even cahaya, kufur dengan nikmat gravity, kufur dengan nikmat kehidupan, even kufur dengan nikmat bumi. Kalau tidak ada bumi, macam mana dia nak hidup? Jaga-jaga, jangan berbuat maksiat. Kalau terbuat, segera kembali kepada Allah. Matikan nafsu yang jahat itu, nanti Allah akan bagikan nafsu yang lebih baik. Apa dia? Lawamah. Lawamah ni mengutuk. Dia mengumpat orang. Kemudian, ya Allah, pasal yang pola saya mengumpatnya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, ya Allah. Dan 2 jam je. Yang taubat tadi dan 2 jam je. Masuk jam yang ketiga, mengumpat lagi. Mengumpat, astagfirullah. Apa-apanya? Astagfirullah. Ya Allah, ampunkan dosa-Mu. Tak dah sengaja. Mengumpat lagi, itu dah dia. Dia mengutuk dirinya ketika dia buat maksiat. Lebih baik daripada yang pertama. Ketika dia diasap dengan zikir, diasap dengan tawajuh, diasap dengan baca Quran dan sebagainya, maka Allah bagi padanya ilham-ilham yang baik. Nafsu ini namanya nafsu mulhimah. Kemudian dia tidak merasa payah ketika berbuat sesuatu, dihimpit, kesusahan, bala, bencana, ujian, tenang hatinya. Itu namanya nafsu mutmainnah. Ketika itu tidak ada beza baginya daun kering dengan duit, dan tidak ada beza baginya cincin emas permata dengan batu-batu kerikil. Ini sebut saja ni, ini saya sebut je ni. Ustaz dah sampai tahap tu ke jangan? Ini cerita saja. Biar kita cerita tentang hal ehwal orang-orang yang salih, supaya kita terpanggil juga ke situ, walaupun kita barangkali tahu siapa diri kita. Bukan barangkali, memang tahu pun siapa diri kita ni. Nanti Allah akan bagikan rezeki padanya nafsu radiyah.
kamilah mutakamilah. Semuanya itu mesti dididik. Apa tadi? Melihat basirahnya itu sehingga menerima ilham, khawatir malakutiyah, khawatir ilahiyah, lalu dia melihat sesuatu dengan ma'rifah sehingga dia beribadat bukan ta'abbudan tetapi taqarruban. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Kenapa sembahyang? Ya, nak dekatkan diri kepada Allah. Nah, dia tidak melihat fardu itu sebagai suatu beban sehingga terkeluar daripada lidahnya solat itu tidak wajib. Ini jangan silap faham ni, nah. Catat betul-betul ni. Nanti viral pula saya kata solat itu tidak wajib. Kata orang sufi. Jangan terus bubuh dalam viral. Lihat kejanggalan Ustaz Muhadir. Jangan sabar dulu. Jangan tidur dulu, bangkit dulu. Poin ini dengan elok-elok, kemudian nak tidur tak apa. Orang sufi ketika mengatakan solat ini tidak wajib, maka orang yang tidak mengaji ilmu kesufian mula melompat. Lihat, inilah kejanggalan dalam kesufian. Orang sufi pula melihat, inilah dia tanda-tanda kejahilan yang jahil murakkab, bukan jahil basit. Kenapa? Kita hairan lihat orang sufi yang mengatakan daripada mulutnya solat itu tidak wajib, tapi sembahyang malam mereka 300 rakaat setiap malam. Guru kepada Imam Malik, Imam Muhammad Al-Munkadir, ada jiran. Anak jirannya tanya dengan isteri Muhammad Al-Munkadir, "Makcik, mana tunggul kayu yang saya lihat selalu di atas bumbung rumah makcik? Selalu setiap malam mesti saya lihat tunggul kayu tu. Tapi semenjak 2 menjak tak ada pun tunggul kayu tu." Kata makcik ini tadi, isteri Syekh Muhammad Al-Munkadir. Beliau kata, "Wahai anak, yang kamu lihat tunggul setiap malam itu, itulah dia pakcikmu Muhammad Al-Munkadir. Sembahyang malamnya itu satu sangat panjang, dua berdirinya sangat lama. Daripada isyak sampai hampir subuh baru tunggul tu tak ada lagi. Tunggul tu tadi rupanya Syekh Muhammad Al-Munkadir tahajud malam." Kalau kita tunggul apa? Tak tahu kita. Kita tak jadi tunggul. Nah, orang berdiri solat, dia Masya Allah menyembah bumi. Nah, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man sembahyang malamnya 300 rakaat. Nah, orang-orang sufi sebegini menyebut sembahyang itu tidak wajib, tapi kenapa sembahyang sunat sampai 300 rakaat? Yang wajib tak payah dia cerita lagi. Apa rahsianya? Rahsianya wajib itu salah satu daripada hukum taklifi. Hukum taklifi, taklif maksudnya beban. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kenapa terasa beban nafsu kita nak buat semua ini? Sebab itu kita ini dibebani. Kita disebut mukallaf. Hukum tu taklif. Taklif maksudnya hukum beban. Kita mukallaf yang dibebani. Dibebani dengan apa? Dengan hukum yang 5 tadi tu. Sebab nafsu kita terasa beban. Sebab itu disebut wajib itu beban, sunat itu juga beban. Berapa ramai orang yang sembahyang rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kalau boleh cepat-cepat nak balik. Nah, berapa ramai? Sebab sunat itu tidak wajib kan, ma yuthabu fa'ilu wa la yu'aqibu tarikuhu. Buat dapat pahala tinggal tidak berdosa. Orang sebegini ni sembahyangnya bukan cukup dengan yang fardu. Rawatib tak cukup, nawafil tak cukup. Tatawu'at yang saya sebut solat-solat mutlak tadi tak cukup. Tapi mereka jugalah yang sebut solat itu tidak wajib. Artinya solat itu bukan wajib, bukan bebanan, tetapi hiburan. Sebab itu sembahyang mereka tu luar biasa, 300 rakaat luar biasa. Baca Qurannya Masya Allah tabarakallah. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Khairatul Hisan fi Manaqib Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, di akhir hidup beliau ditangkap, masuk ke dalam penjara. Beliau warning yang nak ambil beliau ini, kamu boleh pijak di mana-mana pun,
dalam rumah saya ni, jangan pijak di kawasan ini, beliau tunjukkan. Kerana di sini saya telah khatam 7,000 kali Al-Quran. Khatam 7,000 kali Al-Quran. Bukan main ulang qul Allahu ahad 3 kali, itu khatam juga. Ini daripada Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Dari, bukan dan. Bukan dan. Suratul Fatihah up to Suratul Nas, bukan Suratul Fatihah in Suratul Nas. Faham elok tak? Kenapa? Satu, mereka ini orang yang salik, yang ta'ir. Kerana apa? Dua sebab. Dengan guru tadi tu, panduan daripada guru yang mursyid. Yang kedua, kerana mereka itu disiplin, mundabit dengan amalan. Ulama katakan suatu amalan, apapun amalan itu, kalau dilakukan secara istiqamah, continuously, yang tadi itu akan jadi wirid. Contohnya kita selalu baca Quran. Setiap lepas salat mesti baca Quran, mesti baca Quran. Dah berapa tahun kita buat ni. Amalan membaca Quran selepas solat itu namanya wirid. Kenapa penting wirid? Sangat penting. Sebab wirid itu akan seperti satu besi magnet, besi berani, seperti satu magnet. Dan magnet itulah yang namanya warid. Amalan, katalah salawat, baca Quran tadi, selalu diamalkan, dia akan sendiri membentuk wirid. Wirid ini penting sebab dia seperti satu magnet yang menarik warid. Warid. Kenapa pentingnya warid? Warid ini adalah penting kerana ia makanan kepada hati. Seperti mana perut itu letih, capek. Kalau tidak makan, begitu jugalah hati kalau tidak ada makanan. The nourishment of the heart is what so called warid. Sebab itulah orang yang makan, banyak buat kerja pun tak apa, sebab tidak letih. Ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau kata apa? Tidaklah saya membuka suratul Fatihah melainkan saya akan berhenti di suratul Nas. Bermakna khatam 30 juzuk setiap hari. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Siang 30 juzuk, malam 30 juzuk. Kalau kita siang 3 muka surat, bukan 3 helai, 3 muka surat ke 3 baris. Malam saya lah tu tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan masya-Allah ya. Saya. Kenapa tadi? Panduan guru dan juga warid yang dia dapat itu. Kurniaan daripada Allah kepada orang ini. Kalau dah dapat warid sebegini ini, kalau dia beramal bukan kerana ta'abbudan dan bukan juga kerana taqarruban, nak dekat pada Allah, tapi dia beramal kerana tahaqquqan. Tahaqquq. Inilah dia perikat para wali-wali Allah. Di antara mereka siapa ini? Orang yang kita nak baca ratibnya ini, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tuan-tuan bayangkan sahaja ketika berbicara sebegini, 2-3 patah perkataan diselang dengan la ilaha illallah. Setiap hari bercakap ni 2-3 patah perkataan la ilaha illallah. Ada ke orang macam tu? Contoh tuan-tuan tanya saya, apa hukum solat Jumaat dalam waktu zuhur tetapi masbuk setelah rukuk kedua oleh imam? Saya pun jawab, jawapannya la ilaha illallah. Ialah la ilaha illallah. Hendaklah orang itu la ilaha illallah. Berniat la ilaha illallah. Agak-agak mana orang tadi tidur. La ilaha, dia pun dengar. Dah banyak sangat tadi in between 3-4 patah perkataan la ilaha illallah. Boleh dia sabar lagi sampai ke 5 minit la ilaha illallah. Lama dia menunggu. Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad pada hari Jumaat, la ilaha illallah beliau 70,000 kali.
La ilaha illallah beliau 70,000 kali. Kita sebut ni biar nafsu kita ni dengar, biar nafsu kita ni dengar. Karena itu kata Al-Imam Abu Hanifah, saya suka mendengar kisah orang-orang yang saleh daripada membicarakan tentang fiqah. Kenapa? Kita orang yang saleh terus amal. Kalau fiqah nanti ada cabang-cabang ni lagi. Tambah kalau orang fiqah tak mengaji tasawuf, sehingga ada orang berdoa dompetnya hilang. Ya Allah, janganlah dompetku jatuh ke tangan fuqaha. Tak faham ni? Bukan nak mengecilkan orang faqih, tidak. Kalau orang faqih semata-mata tak mengaji sufi, itu rigid nanti. Itu bahaya tu. Sehingga Imam Syafi'i sebut dalam Diwan Syafi'i, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida wa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu fadzalika qasid lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadha jahulun kaifa dzul jahli yasluhu. Jadi orang faqih, jadi juga orang sufi. Aku menasihatimu dengan kerana Allah, jangan jadi satu-satu. Kenapa? Kalau orang itu qasid, dia boleh mengkiaskan hukum ni halal ni haram, tapi dia tak tahu rasa sedap dalam beramal, maka hatinya jadi gersang. Orang yang mendakwa sufi pula tapi tak tahu hukum hakam, ni orang jahil. Kaifadzul jahli yasluhu. Bagaimana orang jahil boleh islah? Dan mudah-mudahan dengan mukaddimah, baru mukaddimah tu, kita dapat merasa hebatnya ni hamba Allah ini. Yang saya nak cerita tadi apa? Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, banyak-banyakkanlah membaca kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali, kerana beliau ini ulama hakikat dengan ulama syariah. Saya ingat saya nak tutup dulu round yang pertama ni, tak mula lagi ni, baru mukaddimah. Pukul 11, pukul 10.45 baru kita mula ya, dengan satu kisah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sebab Imam Al-Haddad yang mengarang kitab ini, beliau sangat cinta dengan Imam Al-Ghazali. Supaya kita tahu bagaimana kedudukan Imam Al-Ghazali, yang dicintai oleh beliau. Nanti kita akan baca tentang beliau, kita cinta dengan beliau dan ulama-ulama lain juga. Imam Al-Ghazali hadirin bukan sebarang orang. Dimimpikan oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli, beliau mimpi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Baitul Maqdis bersama Nabi. Ramai di kalangan Nabi dan Rasul, termasuklah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Lalu Nabi Musa menoleh ke arah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, innaka qulta anna ulama'a ummatika ka anbiya'i zamanina. Man minhum?" Ya Muhammad, kamu katakan bahawa ulama umatmu seperti nabi di kalangan kami. Siapa mereka itu? Memang Nabi pernah sebut, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Nabi pernah sebut ulama zamanku, umatku seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Jadi Nabi Musa teringin nak tahu, man minhum, siapa di kalangan ulama kamu tadi itu? Maka Nabi pun menyebut, Aina Abu Hamid. Aina Abu Hamid. Mana Abu Hamid? Abu Hamid gelaran kepada siapa? Imam Al-Ghazali. Sebab Imam Al-Ghazali ada seorang anak namanya Hamid, tetapi meninggal waktu kecil. Datang Imam Al-Ghazali, labbaika ya Rasulullah. Hada, kata Nabi. Nabi kalau menunjuk macam ni tangan, hada. Dalam kitab Syama'il, hada. Kalau orang UKM, hada. Kalau Nabi, hada. Orang UKM, hada. Termasuk juga orang Kuching, jangan risau. Termasuk juga orang Kodian, sama kita Malaysia, Melayu sama. Asalkan dengan ni je, hada. Ni jangan. Hada. Nabi Musa bertanya kepada Imam Al-Ghazali, ma ismuka ya Imam? Siapa namamu wahai Imam? Imam Al-Ghazali menjawab dengan penuh adab, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Jawapan beliau pelik Nabi Musa. Kata Nabi Musa, innama sa'altuka an su'alin.
Saya tanya kamu satu soalan, kenapa kamu jawab 4 jawapan? Imamul Ghazali nak jawab tapi terhenti sebentar, menoleh ke arah yang empunya adab. Yang mengajar adab siapa? Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, a'ajibu am askut muta'atiban lahu. Ya Rasulullah, saya jawabkah atau saya diam saja kerana adab kepada Nabi Musa? Nabi mengatakan, ajib ya Aba Hamid, jawab wahai Aba Hamid. Imamul Ghazali menjawab, wahai Nabi Allah Musa, pernahkah Tuhan ingat dahulu, idza sa'alaka rabbuk, ketika Tuhan bertanya kepadamu, dan Al-Quran menyebut, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah bertanya dalam Al-Quran, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Wahai Musa, apa jawapan Nabi Musa? Qala, 1, hiya asaya. Sepatutnya itu sahaja jawapannya kan? Sebab Allah tanya, apa di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Sepatutnya Nabi Musa menjawab apa? Qala hiya asaya, itu adalah tongkatku. That's all, bas. Jika satu soalan, satu jawapan, ternyata Nabi Musa tambah lagi. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. 4 jawapan. Ya Allah, itulah tongkatku, atawakka'u 'alaiha, yang aku gunakan untuk berpegang padanya, wa ahussu biha 'ala ghanami, aku gunakan untuk menghalau kambing-kambingku, wa liya fiha ma'aribu ukhra, dan saya ada urusan-urusan lain dengan tongkat ini. Bukankah dulu ketika Allah bertanya padamu, wahai Nabi Musa, satu soalan, you did answer with 4 answers. Nabi Musa senyum. Nabi Musa bijak sungguh. Lalu Nabi Musa menoleh ke arah Nabi Muhammad SAW, laqad sadaqta ya Muhammad, sangat benar engkau wahai Muhammad, memang bijak sungguhlah umatmu seperti Nabi di zaman kami. Itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sekali Imamul Ghazali yang terakhir, lepas ni berhentilah kita. Imamul Ghazali mengajar bukan sebarang. Ustaz Hafiz kata tadi hampir 500 orang hari ini. 700, Masya Allah. Imamul Ghazali mengajar 500 orang. Tapi yang 500 orang itu semuanya ulama. Semuanya ulama. Kalaulah seorang di kalangan yang 500 tadi mengajar akidah, nescaya satu kampung akan berakidah yang mampan, yang tepat. Bermakna alimnya orang itu seorang ulama. Ini 500 orang ulama. Allah nak jaga Imamul Ghazali. Hebat Imam Ghazali ni, hujjatul Islam, Zainuddin wa barakatul anam. Ini adalah panggilan beliau sangat-sangat banyak. Antaranya hujjatul Islam wa barakatul anam, Zainuddin, Zain kepada agama ini, penghias kepada agama ini. Allah nak jaga beliau untuk kita jadi panutan, untuk beliau jadi panutan kita. Apa? Ketika dalam majlis bersama dengan ulama tadi tu, ada seorang bertanya, ya Aba Hamid, nah ini guru kepada 500 orang ulama, tak hebat lagi orang ini. Sehingga ditanyakan oleh salah seorang hadirin, ya Aba Hamid, innaka qara'ta lana fi salatik kulla yawmin huwa fi sya'an, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuan tadi mengimami solat maghrib, memang beliau jadi imam solat maghrib, majlis itu bermula lepas maghrib. Tadi dalam solatmu, qara'ta lana, engkau telah membaca ayat kulla yawmin huwa fi sya'an, setiap hari Allah ada urusan-urusannya. Soali ana, soalanku padamu, ma sya'nu rabbina al-yawm, apa urusan Tuhan hari ini? Allah, Imamul Ghazali tak pernah jumpa soalan begini teruk. Tanyalah soalan fiqah khair, insya-Allah. Soalan tauhid khair, beliau memang orang yang sangat kuat dalam bab akidah.
Tapi ditanya, ma sya'nu rabbina al-yawm, apa kerja Tuhan kita hari ini? Nah, urusan Tuhan hari ini apa? Kita bukan Tuhan, nak tahu hari ini. Nah, Imam Ghazali kata, anzirni hatta al-ghad hatta uhawil fil ijabah. Tolong bagi saya esok, bagi saya tempoh esok untuk saya cari jawapannya. Esok tanya lagi, anzirni hatta al-ghad, bagi saya tangguh esok. Hatta al-ghad, 4 hari tak terjawab. Hari yang kelima, Imamul Ghazali pasrah, ya Rabb, tunjukkanlah jawapan ini. Beliau solat hajat. Tengok orang yang dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, datang Nabi dalam mimpi ni, Imamul Ghazali rahimahullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hamid, idza ja'aka sa'ilul ghad, esok kalau ada yang bertanya pada kamu, bertanya ma sya'nu rabbina al-yawm, qul, tanya soalan apa urusan Tuhan kita hari ini, ya katakanlah kepadanya, jawab dengan jawapan ini, inna lillahi umuran yubdiha wa la yubtadiha wa yarfa'u aqwaman wa yakhfadu akharin. Jawab ini, Allah punya urusan-urusan, Allah nampakkan dan ada yang Allah tidak nampakkan. Allah bangkitkan, angkatkan satu kaum ataupun orang tertentu, Allah rendahkan yang lain. Imamul Ghazali sangat lapang dada, awal bangun pagi itu. Bahasa apa? Satu, dah dapat jawapan. Dua, jawapan ini pasti betul sebab yang mengajarnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esok hari datang ke kelas, datang awal, masya-Allah semangat. Selalunya orang itu akan tanya dahulu, ya Aba Hamid, ma sya'nu rabbina al-yawm, selalunya begitu. Hari itu beliau tanya, aina sa'il? Manis sa'il? Siapa yang tanya? Rupanya orang tu dah ada kat depan. Ana, ma su'aluk? Apa soalanmu? Su'ali ma sya'nu rabbina al-yawm. Imamul Ghazali dengan tenang, subhanallah, inna lillahi umuran yubdiha wa la yubtadiha wa yarfa'u aqwaman wa yakhfadu akharin. Duplicate jawapan malam tadi. Yang ajibnya apa? Orang yang bertanya tadi itu mengatakan, ya Aba Hamid, akthiris salati alaihi wassalam ala man allamaka hadha fil manam. Ajibna, wahai Aba Hamid, banyakkan salawat dan salam ke atasnya. Siapanya ni? Baginda, atas orang yang datang tadi mai malam, abak mai jawapan pada kamu. Nah, siapa orang tadi itu? Wallahu alam. Unknown. Apakah Nabi Khidir? Wallahu alam. Apakah malaikat? Wallahu alam. Yang penting kita minum dulu. Rehat dahulu. InsyaAllah kita sambung lepas ni insyaAllah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan, kita rehat dahulu. InsyaAllah pada pukul sekian tadi makanan nasi akan sampai. Jadi untuk masa ni kita rehat makan makanan ringan sahaja, kerana rehat hanya 15 minit. Pukul 10.50 kita jumpa lagi insyaAllah.